أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang mulia ini saya mengingatkan diri saya dan menyeru para jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka yang beroleh kebahagiaan hidup di dunia dan kesejahteraan yang hakiki di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Pasukan Keselamatan Tonggak Kesejahteraan Negara. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, Malaysia adalah sebuah negara yang cintakan keamanan dan keselamatan sejagat. Ini kerana keamanan dan keselamatan merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia adalah asas dalam membina masyarakat dan negara yang maju. Untuk itu, kewujudan pasukan keselamatan yang terlatih dan berwibawa seperti pasukan polis Diraja Malaysia bagi menjaga keselamatan dan keamanan negara adalah perkara yang penting. Sememangnya, kerja dan aktiviti kepolisian ini bukan sesuatu yang baru, bahkan telah wujud sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Menurut Imam Bukhari yang meriwayatkan daripada Anas bin Malik mengenai Qais bin Sa'ad yang pernah dilantik sebagai ketua keselamatan di kota Madinah oleh Rasulullah SAW berkata, An Anas bin Malik qala inna Qais bin Sa'id kana yakunu bayna yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam bimanzilati sahibi syurati min al-amir. Yang bermaksud dari Anas bin Malik berkata bahawa Qais bin Sa'ad pernah berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tugasnya sebagai penjaga keselamatan pemerintah. Malah ketika zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau telah menyusun semula struktur pentadbirannya bagi memastikan kelicikan jentera pemerintahannya dengan mewujudkan sebuah pasukan keselamatan bagi menjaga keamanan orang awam. Bahkan beliau sendiri turut serta dalam operasi rondaan pada waktu malam untuk melihat keadaan rakyatnya dan menjaga keselamatan serta kebajikan mereka. Manakala pada zaman kerajaan Umayyah dan Abbasiyah, situasi ini ditambah baik dengan kewujudan jawatan ketua polis. Jelasnya, polis atau syurtah dalam Islam adalah pihak yang dibentuk untuk menjaga sistem Islam, menjaga ketenteraman dalam negara dan menguatkuasakan arahan pemerintahan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita mempunyai sebuah pasukan keselamatan, yaitu polis Diraja Malaysia yang telah mencapai banyak kejayaan besar dalam menangani pelbagai isu yang boleh menjejaskan keamanan negara. Jari mereka ini merupakan suatu bentuk manifestasi betapa pihak polis merupakan ejen penyelesai konflik, melibatkan kes-kes jenayah yang masih boleh diperakui kewibawaannya. Tambahan pula, kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan polis sangat tinggi dalam memastikan proses pembangunan negara berjalan dengan baik dan berkesan. Tidak dapat tidak, ia perlu dipelihara dan dipertingkatkan dengan kejayaan mendepani pelbagai cabaran. Persoalannya, sejauh manakah pasukan ini dapat mengharungi cabaran mendatang dengan mengambil kira segenap aspek dan kemungkinan. Bagi menyahut cabaran ini, maka setiap anggota polis perlu menanamkan semangat kecintaan kepada kerjaya mereka. Mimbar yakin berbekalkan semangat kepolisian yang jitu, apa juga jenis jenayah yang bakal dihadapi akan dapat dibendung. Bahkan kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat pun
akan diuruskan berpandukan etika yang telah disemai dalam diri mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang bermaksud, kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, yang kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada mungkar. Serta kamu pula beriman kepada Allah, dan kalaulah ahli kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang yang fasik. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pada realitinya memang tidak dapat dinafikan bahawa anggota polis sentiasa bersiap sedia menentang unsur-unsur kejahatan yang mengancam keselamatan negara, sama ada dari luar atau dari dalam. Yang paling nyata ialah pengorbanan mereka termasuk dalam jihad fi sabilillah yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala sekiranya niat mereka adalah untuk menegakkan Islam dan syiarnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat 10 hingga 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Dengan itu, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik dalam syurga Aden. Itulah kemenangan yang besar. Sememangnya, anggota polis adalah individu yang terpilih dan diberi pendidikan yang khas tentang tugas-tugas kepolisiannya. Pada masa yang sama, ajaran Islam juga tidak dikesampingkan agar rohani dan jasmaninya seimbang. Sewajarnya mereka lah yang lebih berdisiplin, mematuhi dan memahami hukum syarak semasa bertindak. Walaupun membantras jenayah dan menjaga keteraman awam itu tujuannya baik, ini bukanlah justifikasi untuk mereka melanggar hukum syarak dengan sewenang-wenangnya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dalam sejarah bangsa kita terdapatnya umara, ulama dan rakyat yang berjiwa besar, penuh keimanan, rela dan sanggup berkorban demi agama dan keperluan bersama, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu berasaskan pendekatan maqasid syariah yang diamalkan kerajaan, mimbar yakin apabila hubungan kesalingan antara ulama, umara dan rakyat menjadi erat, maka sebuah kerajaan itu pasti bertambah kuat, nasib ummah terbela, negara bertambah maju dan aman damai. Bahkan kita dapat menjalankan amanah, merangka dasar dan program yang menekankan keselamatan rakyat dan negara, sama ada dari segi akidah, syariah dan akhlak dengan jaya. Mengambil kesempatan sempena dengan sambutan peringatan Hari Polis yang disambut pada 25 Mac pada setiap tahun, mimbar menyuruh sidang Jumaat sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan kesejahteraan buat anggota polis dan pasukan keselamatan yang sedang menjaga keselamatan tanah air dan kemakmuran rakyat serta ahli keluarga mereka agar dilimpahi rahmat dan dipelihara Allah sepanjang masa. Mudah-mudahan dengan itu rakyat dan negara kita beroleh keberkatan yang berpanjangan. Mengakhiri khutbah, mimbar ingin mengajak sidang Jumaat sekalian untuk menghayati intipati khutbah yang telah disampaikan sesuai pedoman dan pegangan. Antaranya, pertama, memelihara kemakmuran dan keamanan adalah perkara yang dituntut dalam kehidupan tanpa mengira anutan agama, bangsa atau keturunan. Kedua, pasukan keselamatan adalah tonggak kesejahteraan negara. Dan ketiga, setiap kita mempunyai tanggungjawab untuk memastikan tanah air kekal selamat dan sejahtera
untuk meneruskan kelangsungan hidup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف